Terima kasih Datuk Speaker beri saya ruang membahas Belanjawan 2013. Bajet ini telah memberi hadiah kewangan kepada hampir semua lapisan masyarakat. Daripada keluarga-keluarga dengan breadwinner yang dapat pendapatan 3,000 ke bawah, kepada pemuda yang dapat 2,000 ke bawah, murid-murid sekolah, pelajar-pelajar universiti, peniaga kecil, pesawat padi, kaki tangan kerajaan, anggota tentera, banyak lapisan. Dan ini kita alu-alukanlah. Ini langkah-langkah ini akan bantu semua masyarakat Malaysia. Dan kita juga kena ambil tahu ramai rakyat Malaysia ini ada pendapatan yang rendah. Lebih kurang 60% daripada keluarga di Malaysia dapat pendapatan di bawah 3,000 sebulan. Dan mereka sekarang tertekan oleh harga kos hidup. Oleh kerana ada polisi-polisi neoliberal yang swastakan rawatan perubatan, pendidikan, pengangkutan, kos hidup telah melambung tinggi. Dan semua bantuan ini, RM500 ke RM250, semua ini membantu rakyat Malaysia ini menghadapi masalah itu. Saya ingat isu ini ialah jumlah yang dipakai untuk bantuan-bantuan ini lebih kurang 10 hingga 15 bilion dalam bajet ini. Tapi bila kita banding dengan apa yang diberi kepada syarikat-syarikat, pada company-company, kita dapati jumlah yang diberi adalah jauh lebih tinggi. Umpamanya dalam ucapan Perdana Menteri dalam perangan 48, dia sebut perkara dengan dana jamin nasional berhad yang meluluskan jaminan berjumlah 9.3 bilion ya, untuk menjamin pinjaman bond-bond yang diterbitkan oleh 30 syarikat Malaysia. 9.3 bilion, satu jumlah yang begitu besar. Siapakah ini 30 syarikat ini, dan siapakah pihak yang memantau bagaimana duit ini yang mereka pinjam, yang mereka dapat melalui bond, dipakai? Adakah mereka salurkan wang ini atas kegiatan spekulatif, atau membeli kondo, atau hidup mewah, ataupun untuk meningkatkan aktiviti firma dia? Kerana erti jaminan ini yang diambil oleh kerajaan, garanti. Dan jika bisnes mereka tak begitu berjaya, rakyat Malaysia bertanggung pada apa yang mereka jamin melalui bond. Satu lagi ialah dalam isu MRT, ya, dikatakan 9 bilion ataupun 43% daripada nilai kos infrastruktur projek MRT diperuntukkan kepada syarikat Bumiputera. It's very good. Tapi saya sokonglah usaha untuk meningkatkan kapasiti dan kompetensi syarikat-syarikat Bumiputera. Tapi apakah pemantauan untuk memastikan satu kaedah Alibaba tidak diikuti, tidak dilaksanakan? Ya, kita harapkan semua kontrak ini yang diberi kepada syarikat-syarikat dipakai untuk meningkatkan kapasiti dan kemahiran syarikat-syarikat itu. Tapi apakah sistem check and balance, oversight untuk memastikan siapa-siapa mereka ni yang dapat ini kontrak tidak hanya jual dia dengan satu komisen kepada pihak yang lain? Dalam perangan 56 dalam ucapan Perdana Menteri ada disebut skim jaminan modal kerja yang ada dana sebanyak 10 bilion. Singapura Sport. Boleh? Yes, boleh. Terima kasih Singapura Sport. Singapura Sport menyebut tadi apa jaminan kontrak-kontrak yang diberi itu tidak diserahkan pada pihak lain. Saya rasa itu juga menyentuh tentang masalah yang lama disebut, itu masalah praktis Alibaba. Ini memang disebut oleh banyak orang. Saya rasa pada belanjawan pada kali ini, belanjawan terakhir Barisan Nasional, saya berharap, saya mencadang supaya isu Alibaba ini dibincanglah dengan betul, supaya ada penyelesaian dia.
Saya rasa Sungai Siput pun bersetuju dengan saya sebab perkara ini terlalu lama. It's a very long overdue problems unsolved dengan izin. Saya ingat bolehlah Sungai Siput menyokong kita tekan, kita desak supaya isu Alibaba ni diselesaikan once for all. Terima kasih. Okay, terima kasih Indra Mahkota. Ya, saya setuju. Saya rasa jika kita akan adakan satu sistem free market, di mana kita ada sistem kapitalis, adalah perlu kita juga ada kapitalis Bumiputera. That's only fair. Tapi kita harus memastikan kelonggaran yang diberi, bantuan yang diberi untuk meningkatkan kapasiti itu dipakai untuk sebab itu. Dan bukan dipakai untuk hidup mewah, untuk beli kondo, untuk macam-macam aktiviti spekulatif. Ya. Dan saya, point yang saya bawa sini ialah, jika kita tengok dana jamin, projek-projek infrastruktur MRT itu dan skim jaminan modal kerja, jumlah dia ialah 28 bilion. 2 kali lebih besar daripada semua program-program yang beri bantuan kepada keluarga-keluarga miskin di Malaysia. Jadi 70% population Malaysia dapat lebih kurang 15 bilion sebagai bantuan. Tapi dalam 3 skim ini saja, syarikat-syarikat besar yang ada berkaitan dengan kerajaan dapat 2 kali ganda daripada apa yang dapat oleh rakyat biasa. So saya ini satu yang kita harus tengok jugalah. Memang bajet ni bantu. Tapi pihak yang dibantu ya lebih ialah syarikat-syarikat yang rapat dengan kerajaan. Saya nak pergi ke satu poin lagi. Poin yang kedua ialah apa yang kecewakan berkenaan bajet ini adalah kelemahan analisa kerajaan terhadap krisis yang sedang melanda ekonomi dunia. Daripada apa saya baca dalam buku economic report, laporan ekonomi, nampaknya kerajaan masih anggap krisis yang berlaku di Eropah sebagai satu yang sering berlaku, yang selalu berlaku. Tapi ini satu krisis yang luar biasa. Dan sebabnya ialah caranya kita biasanya mengendalikan krisis kegawatan di ekonomi dunia ialah melalui apa kita panggil pump priming. Perbelanjaan kerajaan dipakai untuk memacu ekonomi, untuk kita dapat permintaan kasar yang lebih besar untuk menamatkan kegawatan. Ini adalah pendekatan yang dibawa oleh John Maynard Keynes dan telah digunakan pakai oleh semua kerajaan sejak tahun 30-an abad lalu. Masalahnya sekarang ialah kegawatan yang sedang berlaku, antara punca besarnya ialah hutang negara ataupun dipanggil dengan izin sovereign debt. Ya. Umpamanya di Espanyol, sekarang hutang negara di Espanyol ialah 80% daripada GDP dia. Dan oleh itu, rating Espanyol untuk meminjam duit, untuk dapat bond, telah diturunkan ke bawah paras BBB, di mana kadar interest untuk bond 10 tahun di Espanyol telah sampai 6% tiap tahun. Jadi kos untuk Espanyol dapat duit, untuk pinjam duit di bond market ada tinggi berbanding dengan Germany yang hanya 1.2% setahun interest dia. Manakala untuk Espanyol 6% untuk setahun. Jadi ini sama dengan negara-negara lain macam Britain, France, semua kadar hutang dia sudah sampai 80%. So kita sekarang di satu situasi di mana negara-negara barat tidak boleh pakai kaedah government spending ataupun pump priming untuk melepaskan diri daripada kegawatan. Ini penting. Di US juga dia punya debt telah sampai 60%. Dan mereka juga ada hard expenditure sekarang. Di Jepun 200% pada GDP dia punya sovereign debt. So ini semua akan
menyekat negara-negara barat, negara-negara maju daripada mengendalikan masalah kegawatan. Jadi inilah sekarang kita tengok di US, mereka sedang cuba pakai satu kaedah yang lain untuk mengendalikan ekonomi yang lembab, di mana Federal Reserve di Amerika pakai kaedah QE, quantitative easing, di mana mereka cuba membeli bond, membeli mortgage dalam market, supaya mereka boleh longgarkan bekalan wang di pasaran. Mereka harap dengan kos pinjam duit kurang, ada lebih banyak bisnes boleh berlabur dan memacu ekonomi. Okey, sekarang ni Amerika sekarang ada masalah pengangguran yang begitu tinggi. Amerika sedang cuba memacu ekonomi, tapi kerajaan Amerika enggan buat fiscal spending kerana bajet mereka pun ada defisit yang begitu besar. Dia ada sovereign debt, so dipakai kaedah monetary di mana dia melonggarkan bekalan wang. Tapi ini dibantah dan dikritik oleh pengerusi Bank Negara Brazil. Dia katakan dibuat macam itu, ini akan wujudkan hot money yang akan datang ke Brazil dan negara-negara lain secara aktiviti spekulatif. Dan ini akan wujudkan bubble ekonomi dalam hartanah, dalam komoditi, dalam forex. So ini dibantah oleh Brazil. So ini saya satu isu kita harus kaji. Bagaimanakah sesuatu yang dibuat oleh US atau dibuat oleh England untuk mengkurangkan interest bunga pinjam wang di negara itu, bagaimana itu membawa problem spekulatif di negara-negara membangun. Dan saya rasa inilah satu isu yang pokok, apa kaitan dia. Dan saya rasa ini tunjuk punca krisis yang kita alami ialah bukan sahaja kelemahan regulasi pihak bank dan badan-badan financial. Kelemahannya ialah dalam permintaan kasar, di mana permintaan kasar di dunia tak cukup untuk menjana pelaburan dalam goods and services. Kerana rakyat biasa tak ada cukup duit untuk membeli semua goods and services yang boleh dikeluarkan oleh kaum peniaga. Okey. Jika kita saya nak bagi sikit statistics. Ada satu buku oleh Stuart Lansey, The Cost of Inequality, yang saya baca dalam English. Dia kata the share of national output going to wages peaked at 64.5% in advanced countries in the mid-70s. By 2008, wages only accounted for 53% of national output. Jadi artinya, nisbah pendapatan negara yang pergi kepada pekerja biasa telah turun daripada 64.5% ke hanya 53%. Dan bila share yang didapat oleh pekerja turun, kebolehan, kapasiti rakyat itu untuk membeli semua barangan dan perkhidmatan yang boleh dikeluarkan oleh ekonomi itu pun akan turun. Ini satu punca dia. Dia continue, dia katakan, in the US, the share of national income going to the richest 1% increased from 8.9% in 1976 to 23.5% in 2007. So, orang kaya walaupun mereka dapat lebih banyak duit, mereka tak boleh habiskan duit itu dan beli barangan dalam market, dalam pasaran. So bila satu nisbah ini tukar, bila pendapatan negara berpindah daripada tangan rakyat biasa yang akan spend semua apa yang dapat, apa mereka spend 90% apa yang dapat, kepada pihak 1% di atas yang akan save dan invest apa yang mereka dapat, kita ada mismatch antara kebolehan kita supply dan permintaan kasar di rakyat kita. Kerana rakyat kita dipermiskinkan, orang kaya lebih banyak duit, mereka nak invest,
Tapi jika dia invest dalam kereta, tak ada orang yang nak beli kereta. Jika dia invest dalam kasut, tak ada cukup orang yang nak beli kasut. So apa mereka nak buat? Mereka terpaksa speculate. Dia beli komoditi pada masa depan. Dia beli corn, dia beli palm oil pada masa depan. Kerana sekarang dia buat kasut, dia tak boleh jual kasut. Dia beli foreign exchange pada masa depan. So ini semua dia beli hartanah dengan harapan harga itu akan naik. So ini spekulatif ini bukan saja masalah dengan regulasi, tapi kena aggregate demand, permintaan kasar tak berkembang untuk memberi cukup opportunity untuk orang kaya itu invest. So inilah masalah pokok di dunia kita. Dan ini bukan saja di luar negeri, di Malaysia juga. Dalam buku ini, laporan ekonomi, saya baca dalam English, page 111. Dia katakan sini, labor productivity in Malaysia in the manufacturing sector grew by an average of 2.91% between 2002 and 2011. While real average wages in the manufacturing sector expanded at a slower rate of 0.99%. So productivity di Malaysia menambah 2.9%, hampir 3%. Tapi average wages hanya berkembang 1%. Jadi sama di Malaysia juga. The effect is the same. Kerana kita pakai pekerja luar negeri, kita pakai kaedah contract labor, kita pakai macam-macam, kita turunkan cost labor. Tapi bila kita turunkan cost labor, permintaan kasar di negara kita pun turun. So ini punca dia tapi kesedaran ini saya tak nampak dalam buku ini. Dan bukan dalam pembentangan bajet oleh Perdana Menteri. Kerana jika kita ada dua masalah sini. Satu ialah kita menghadapi satu kegawatan dunia di mana senjata yang dipakai untuk lawan kegawatan sekarang terjadi lembab. Negara-negara Eropah, negara US, Jepun, semua tidak boleh spend themselves out of the recession kerana mereka sudah ada sovereign debt yang begitu besar. Ya, dan jika kita campur GDP US 14 bilion, GDP EU 16 bilion, GDP Japan 5 bilion, ini jadikan 60% daripada GDP dunia. Kita boleh katakan China ada, Vietnam ada, China ada, India ada, Brazil ada. Kerana mereka GDP mereka, China 5 bilion saja, India hanya 2 bilion saja. 2 trilion, 2 trilion saja banding dengan US 14 trilion. So tak boleh, So satu itu masalah dia. Kita akan hadapi satu kegawatan yang serius dan senjata yang dipakai untuk lawan kegawatan ni kita sekarang tidak boleh dipakai kerana mereka semua ada debt overhang. Masalah tu kedua ialah punca masalah ini ialah ketidakseimbangan dalam pengagihan pendapatan dunia di mana the 1% itu telah mengaut terlalu banyak keuntungan sampai sistem dia sekarang pun diancam. So, memandangkan ini, apa yang perlu dibuat oleh negara-negara membangun ini, kita kena tengok satu kaedah yang baru. Macam mana kita kurangkan kekayaan pendapatan 1% itu dan beri pada rakyat biasa. Apakah caranya kita boleh pindahkan apa yang dapat oleh 1% itu kepada kerajaan melalui teks? Inilah isu-isu yang kita kena hadapi jika kita nak tangani kegawatan yang sedang berlaku, masalah ekonomi krisis ini yang kita berlaku. Kita kena tengok semua isu ini. Dan apakah peranan kita sebagai satu negara antara negara-negara yang membangun untuk bawa pendekatan baru ini? Kerana ini satu yang tidak boleh dilaksanakan oleh satu negara tersendiri. Katakan di Malaysia, katakan kita naikkan kita punya corporate tax 5%. Ada kemungkinan kita akan kehilangan bisnes. Mereka akan pergi ke Singapura, ke Thailand. Tapi jika satu jaringan negara-negara yang membangun buat serentak, kita buat planning, kita katakan kita sama-sama buat ini. Kerana jika tak buat macam ini, kegawatan tidak boleh ditangani. So kita perlu international cooperation antara beberapa negara yang katakan we will all raise our minimum wages. Kita semua meningkatkan gaji minima kita supaya domestic demand kita akan meningkat. Kita semua akan meningkatkan corporate tax kita supaya government spending kita ada.
kita semua akan melaksanakan Tobin tax, di mana semua financial transaction dikenakan satu tax yang kecil. Ini semua kita kena buat, tapi tak boleh buat hanya senegara saja, tapi ini kena buat serentak dengan satu jaringan negara-negara lain. Inilah yang saya harap tengok dalam bajet, untuk bagaimana kita akan kendalikan satu krisis yang begitu besar, yang akan berterusan, tapi dalam bajet ini langsung tak ada satu kesedaran yang apa kita hadapi sekarang bukan run of the mill recession yang ulang tiap 9-10 tahun dan akan pergi. Dia akan pergi kali ini. Dia akan jadi lebih teruk. So ini adalah saya kekecewaan saya lah. Kerana kita sekarang perlu adakan satu FTA baru. Satu Fair Trade Agreement. Di mana negara-negara yang pilih untuk meningkatkan gaji pekerja mereka, untuk meningkatkan corporate tax mereka, untuk melaksanakan Tobin tax, mereka semua boleh ada perniagaan mungkin tanpa tarif. Dan orang yang keluar daripada itu, yang masih pakai gaji rendah, yang masih turunkan corporate tax semua, mungkin kita kena kenakan tarif atas mereka. So kita free trade yang kita sekarang bincang dalam TPP dengan Amerika dan Chile and all that, it's going the wrong way. TPP itu akan menambahkan kuasa korporat dan akan merunsingkan lagi pengagihan kekayaan negara sampai itu 1% akan dapat lebih kaya. Tapi itulah punca masalah dia. Terlalu banyak kekayaan negara, kekayaan dunia telah pergi ke tangan 1% itu. So saya nampak ini bajet ini okeylah, dia bagi hadiah-hadiah, dia bagi gula-gula. Tapi isu pokok masalah ekonomi dunia langsung tidak disedari, tidak ditangani. Tapi dalam isu ini kita boleh tengok di seluruh dunia rakyat biasa sudah tahu. Di Timur Tengah, Arab Spring, di Espanyol, the Indignados movement, di Amerika, the Occupy Wall Street, ramai rakyat biasa kata, we are the 99%, jangan lupakan kami. Control the 1%. Itulah apa yang dikatakan oleh ramai orang rakyat di seluruh dunia. Tapi nampaknya kerajaan kita pun tak dengar itu. So dalam aspek itu, ini satu bajet yang mengecewakan lah. It's a run of the mill budget, tapi dia tak kendalikan, dia tak sedari masalah yang pokok dan dia tak ambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Terima kasih, Tuan Speaker.